Selamat sejahtera dan selamat bertemu kembali murid-murid. Pada hari ini cikgu akan mengajar kamu cara-cara untuk menulis surat kiriman rasmi. Dan sebelum cikgu mulakan, cikgu nak kamu faham bahawa terdapat dua jenis surat yang biasa diuji di dalam bahagian karangan UPSR anda, iaitu surat kiriman rasmi dan surat kiriman tidak rasmi. Di dalam video ini cikgu akan mengajar kamu cara-cara menulis surat kiriman rasmi berbentuk aduan, dan mungkin dalam video-video yang akan datang cikgu boleh mengajar kamu tentang cara menulis surat kiriman tidak rasmi. Untuk surat kiriman rasmi biasanya terdapat dua pilihan. Murid-murid akan diuji sama ada surat kiriman rasmi berbentuk memohon kebenaran, di mana murid-murid kena menulis surat kiriman rasmi untuk memohon kebenaran mengadakan lawatan ataupun memohon kebenaran bercuti. Dan yang paling lazim adalah surat kiriman rasmi berbentuk aduan, di mana murid-murid akan menulis surat kiriman rasmi mewakili satu kawasan perumahan kepada pihak yang berkenaan untuk melaporkan sesuatu masalah. Dan seperti mana yang telah kamu ketahui, surat kiriman rasmi adalah sejenis karangan berformat, dan kita mempunyai format untuk penulisan surat kiriman rasmi. Tetapi ramai yang di antara kita keliru format di antara surat kiriman rasmi dan surat kiriman tidak rasmi, sehingga kan kita gagal menulis dengan format yang betul. Pertama sekali, mari kita lihat apa format surat kiriman rasmi. Surat kiriman rasmi berbeza daripada surat kiriman tidak rasmi kerana kita akan menggunakan dua alamat. Seperti mana yang kamu lihat di sini, kita akan menggunakan alamat penulis dan alamat penerima. Yang mula-mula sekali adalah alamat penulis, iaitu alamat anda. Kemudian alamat penerima, surat yang ditujukan kepada siapa. Okey? Dan pastikan alamat penulis dan alamat penerima ini betul, di mana kamu menggunakan jalan, postcode, daerah dan negeri dengan betul. Okey? Dan di bahagian ini cikgu menandakan dengan anak panah untuk langkah satu tempat, dan di antara itu kita akan gariskan. Okey, kita akan buat satu garisan panjang untuk memisahkan kedua-dua alamat ini. Dan di bawah alamat penerima ini biasanya negeri akan digariskan dengan garisan pendek, dan sejajar dengan alamat penerima kita akan tulis tarikh di sebelah kanan. Murid-murid tolong ingat bahawa kedua-dua alamat ini di sebelah kiri anda, bukan di sebelah kanan. Okey, di sebelah kiri anda, tarikh di sebelah kanan. Dan format penulisan tarikh adalah ni, XX ABC XX XS. Bermaksud, contoh, hari ini 28 hari bulan. Okey, 28 Mei 2020. Ini adalah kaedah menulis tarikh yang betul. Jika kamu tulis 28.05.2020, ini adalah salah. Ataupun jika kamu tulis 28.05.2020, ini pun format yang salah. Format yang betul adalah ni, iaitu XX ABC XX XX. Okey? Kemudian kita langkah satu lagi tempat, dan kita menulis tuan atau puan, bergantung kepada siapa penerima dia. Dan di bawah itu kita akan tulis perkara. Perkara bermaksud ringkasan surat itu, tujuan surat itu, dan memandangkan ini adalah surat aduan. Okey, kita nak tulis aduan tentang apa? Aduan tentang paip bocor, aduan tentang anjing liar. Itu sahaja untuk perkara. Kita tidak perlu menulis ayat yang panjang, kita hanya perlu tulis ayat yang ringkas sahaja untuk menunjukkan perkara. Okey, sekarang apabila kita menulis surat kiriman rasmi berbentuk aduan, mungkin ada yang gemar menulis dengan banyak. Tapi untuk permulaan, cikgu mengajar kamu untuk menulis menggunakan 4 perengan sahaja. Dan tolong ingat, aduan adalah masalah setempat yang dialami oleh semua, bukan seorang sahaja. Jika masalah itu hanya dialami seorang sahaja, itu adalah masalah persendirian. Masalah itu mestilah masalah masyarakat setempat ataupun masalah masyarakat di kawasan perumahan anda. Okey, memandangkan kita akan tulis 4 perengan. Apa kandungan perengan itu? Yang pertama, perengan pertama kita akan memperkenalkan diri dan tujuan kita. Okey, memandangkan kita menulis surat itu, kita kena memperkenalkan diri kita, dan ada kalanya kita akan diberi jawatan, kita sertakan sekali jawatan dan tujuan surat itu. Tujuan surat kita adalah untuk mengadu tentang sesuatu perkara, kan? Jadi kamu tulis aduan tentang apa. Okey? Perengan kedua, keperincian masalah.
di bahagian ini ataupun di peringkat kedua, kita akan memberikan maklumat yang lebih lanjut tentang masalah itu. Contoh, berapa lama masalah itu telah berlaku, masalah itu berlaku disebabkan oleh siapa, apa yang menyebabkan masalah itu. Itu yang cikgu katakan tentang itu yang cikgu maksudkan tentang keperincian masalah. Dan peringkat ketiga, impact ataupun kesan masalah itu terhadap kehidupan seharian kita. Sekarang kita sudah mempunyai satu masalah di kawasan perumahan kita. Apakah kesan masalah itu kepada kehidupan seharian kita? Adakah kehidupan seharian kita terjejas? Bagaimana ia terjejas? Adakah ia memberi impak kepada kanak-kanak? Adakah ia memberi impak kepada golongan tua? Adakah ia memberi impak kepada warga, kepada orang yang bekerja? Kamu boleh memperihalkan di bahagian ini. Dan akhir sekali, untuk peringkat keempat, kita akan menulis harapan kita. Harapan kita biasanya satu sahaja, di mana kita berharap masalah ini akan diselesaikan dengan segera, supaya kita boleh bebas daripada masalah itu dan kembali kepada rutin seharian kita seperti biasa. Dan jika kamu boleh tulis 4 peringkat ini dengan betul, maka bagus, kamu telah menulis satu surat kiriman rasmi berbentuk aduan yang berstatus baik ataupun ada kalanya cemerlang. Okey, mungkin penjelasan yang cikgu berikan ini terlalu laju ataupun terlalu singkat. Maka cikgu telah sediakan satu contoh untuk kamu. Mari kita lihat contoh itu bersama. Memandangkan tidak cukup ruang, cikgu tidak menulis alamat penulis, alamat penerima. Cikgu telah jelaskan tadi, jadi murid-murid faham je lah. Okey, untuk contoh ini cikgu telah memilih tajuk aduan sampah tidak dikutip. Okey, ini adalah peringkat pertama. Merujuk perkara di atas, saya di sini kita akan tuliskan nama penuh kita selaku apa jawatan kita dari nama kawasan perumahan ingin mengadu tentang masalah. Okey, contoh sekarang. Masalah kita adalah aduan sampah tidak dikutip. Okey. Merujuk perkara di atas, saya Puwa Manulai Sangkalan selaku pengurusi Persatuan Penduduk dari Setia Eco Hill ingin mengadu tentang sampah tidak dikutip. Ini caranya. Jika kamu boleh tulis benda tu ataupun perkara tu, maka peringkat pertama kamu telah siap. Okey, sekarang peringkat kedua di mana kita memberikan maklumat ataupun keperincian masalah kita. Okey. Masalah sampah tidak dikutip ini telah berlanjutan selama beberapa minggu di kawasan kami. Tong sampah yang disediakan telah penuh dan kami tidak mempunyai cara yang lain untuk membuang sampah. Disebabkan itu, seluruh kawasan perumahan kami berbau busuk dan pemandangan tidak menyenangkan mata. Dan seperti mana yang kamu tahu, jika terlalu banyak sampah, maka tempat itu akan berbau busuk dan pemandangannya tidak cantik, kan? Okey, maka cikgu telah gunakan maklumat itu untuk memperihalkan masalah. Jika masalah berbeza, cara kita menulis perihal pun berbeza. Okey, seterusnya, peringkat ketiga, apa impak ataupun kesan masalah itu kepada kehidupan seharian kita? Isu ini juga memberikan beberapa kesan kepada kehidupan seharian kami. Banyak anjing serta kucing liar berkeliaran di kawasan kami. Selain itu, serangga perosak seperti tikus, lipas dan lalat bersarang di tong sampah. Kami khawatir jika keadaan ini berlanjutan, kesihatan penduduk akan terjejas. Maka, keseluruhan peringkat ini adalah tentang impak ataupun kesan daripada masalah itu. Di sini cikgu telah memberikan masalah kesan. Pertama, anjing liar dan kucing liar yang banyak. Kemudian, serangga perosak. Kemudian, risau, kesihatan akan terjejas. Dan akhir sekali, peringkat keempat iaitu harapan kita. Okey. Oleh yang demikian, saya berharap tindakan yang setimpal diambil dengan kadar segera untuk menyelesaikan isu ini. Segala pertimbangan dari pihak Tuan amatlah dihargai. Sekian, terima kasih. Okey, dengan ini kita telah berikan peringkat keempat kita iaitu harapan. Seboleh-bolehnya murid-murid, tolong jangan memberikan sebarang arahan. Mungkin kamu ingin memberikan cadangan, tetapi berikan cadangan itu dengan cara yang bersopan. Tolong jangan berikan cadangan itu dalam bentuk arahan. Sebab kita hanya melaporkan perkara. Kita bukanlah seseorang yang berkuasa ataupun berjawatan tinggi. So kita hanya boleh meminta ataupun mencadangkan.
Dan untuk mengelakkan kekeliruan itu, biasanya cikgu tak memberikan cadangan, cikgu hanya memberikan harapan sahaja, di mana perengan ini boleh digunakan untuk segala jenis aduan. Baiklah murid-murid, saya rasa dengan contoh ini kamu telah faham dengan lebih lanjut cara penulisan surat kiriman rasmi, dan mungkin dalam video seterusnya cikgu akan berbincang tentang cara menulis surat kiriman rasmi berbentuk memohon kebenaran. Jika kamu mempunyai sebarang kemusykilan, sila tanya di dalam ruangan komen supaya cikgu boleh menjawab kemusykilan kamu. Dan sekian, terima kasih, semoga berjumpa lagi.